mendidik jiwa dan diri kita untuk sungguh berterusan melaksanakan perintah Allah. Karena sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah medan latihan. Kiranya kita mampu meletakkan diri kita di dalam program-program jamaah. Kiranya kita mampu meletakkan diri kita di dalam program-program tarbiyah. Kita mengikutinya daripada awal sehinggalah kepada akhir. Bermula daripada kita menulis nama di meja pendaftaran sehinggalah kita salam ukhuwah. Kita sanggup mengedepikan segala kehendak kita yang lain demi mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saudara, di sana dijanjikan pertolongan daripada Allah. Karena kita telah diperingatkan semalam, telah diperingatkan kepada kita berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia ini dipuji oleh Allah. Termasuklah diri kita semua, termasuk diri anak yang bercakap, kita akan dipuji oleh Allah. Terutama disebut oleh Allah Ta'ala lafaz perkara yang paling utama akan dipuji kepada diri kita dalam melaksanakan tuntutan iman dan berjihad kepada Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui firman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin." Qul in kana aba'ukum, katakan olehmu wahai Muhammad. Kalau ayat dahulu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila kita membaca ayat ini hari ini, maka tujukan pada diri kita masing-masing. Katakanlah oleh dirimu masing-masing. Sekiranya bapak kamu, kiranya ibu-ibu kamu, bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudara, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, saudara-saudara karib kerabat, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu cari, yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut kerugian, yakni pekerjaan, wa masakin tardawnaha, rumah tempat tinggal. 8 kalau ini saudara disebut, diperingatkan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhati sahabat sekalian, 8 kalau ini juga yang merupakan ujian di dalam kehidupan kita, terutama dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dalam melaksanakan urusan jihad fisabilillah. 8 kalau yang disebut oleh Allah. Mungkin ada di kalangan kita yang pernah tewas dengan ujian-ujian. Mungkin ada di kalangan kita yang mengutamakan salah satu daripada 8, diperingatkan kepada Allah, diperingatkan kepada kita oleh Allah. Sekiranya kita saudara sekalian utamakan 8 perkara ini, ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi. Kiranya kamu utamakan di dalam kehidupan kamu, sekiranya 8 perkara ini kamu letak yang paling tinggi mengatasi Allah, Rasul dan jihad. 8 perkara ini lebih kamu sayang, lebih kamu dahulukan daripada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah.
Allah Ta'ala memberi amaran kepada kita. Fatarabbas hatta ya'tiyallahu bi'amri. Dan tunggulah kata Allah sehingga akan mendatangkan keputusan. Sebab itu alhamdulillah, syukuran yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang ada pada pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekuatan. Walaupun kita punya urusan-urusan yang lain, kita sanggup ketepikan dengan kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita sanggup ketepikan demi mengutamakan Allah, Rasul dan juga jihad. Karena saudara, kita kena yakin dan percaya dengan sungguh-sungguh takwa ragu. Tiap pengorbanan kita, tiap apa yang kita ketepikan, yang kita tinggalkan demi mengutamakan Allah, Rasulnya dan juga jihad fisabilillah, ianya nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan dan ganjaran yang lebih hebat yang tiada tandingan dengan apa yang ada di atas negeri dunia. Masa rehat kita korbankan demi untuk kita melaksanakan perintah Allah, demi untuk kita melaksanakan urusan perjuangan ini. Mungkin ada di kalangan kita yang semalam baru pulang daripada kerja dalam keadaan tubuh yang terpenat, yang keletihan. Kalau mengikut kehendak dirinya, mahu saja dia duduk rehat di rumah bersama dengan keluarga. Tetapi apabila iman berjaya menguasai hati dan dirinya, iman telah memberitahu kepadanya bahawa Allah, Rasul dan juga perjuangan itu lebih utama. Korbankanlah masa rehatmu di dunia. Yakinlah dunia ini sementara, dunia akan binasa. Sekiranya kamu mengutamakan masa rehatmu di dunia, maka kamu akan kerugian di negeri akhirat. Tetapi apabila kamu korbankan masa rehatmu di dunia demi mengutamakan urusan Allah, Rasulnya dan juga jihad fisabilillah, yakinlah kamu akan dibalasi dan diganjari dengan masa rehat yang cukup panjang di dalam tempat yang paling dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada di atas negeri dunia, yang namanya syukur. Maka dengan kekuatan iman yang diaturkan oleh Allah Ta'ala inilah kita mampu dalam keadaan tubuh yang letih menyusun langkah untuk hadir ke tempat program kita ini, untuk sama-sama kita meletakkan diri dalam program-program tarbiyah yang merupakan tunjang, yang merupakan nadi kepada jamaah dan gerakan kita. Yang kemungkinan besar hari ini orang memandang penting, orang memandang bahawa urusan tarbiyah ini merupakan perkara yang tidak penting bagi setengah pihak. Mungkin bagi mereka urusan yang berkaitan dengan politik pilihan raya itu lebih utama dalam hal keadaan sekarang ini. Dalam keadaan gendang paluan, gendang pilihan raya semakin hampir, maka mungkin ada di dalam sesetengah pemikiran ahli kita yang mana mereka rasakan bahawa program-program tarbiyah ini hari ini, waktu ini perlu ditangguhkan. Yang lebih utamakan ialah program-program yang berkaitan dengan pilihan raya, politik dan sebagainya. Maka segalanya, sehebat manapun kita menyusun strategi politik pilihan raya di bangsa, sebanyak mana pun kita menghimpun jentera-jentera kita,
Tetapi tanpa bantuan dan pertolongan Allah, kita tidak akan mampu berhadapan dengan sehebat mana pun kita, secanggih mana pun strategi kita, sebesar mana pun jumlah kita, tetapi apabila kita tidak melengkapi prasyarat untuk melayakkan kita mendapat pertolongan dan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tewas berhadapan dengan Allah. Kalau kita hari ini dalam perjuangan Islam, paham sekali. Kalau kita nak banding kekuatan kita dengan musuh, kita tidak pernah melebihi musuh. Nak ukur kita dari sudut dana keuangan kita dengan musuh, mereka lebih berganda-ganda, mereka lebih banyak duit daripada kita. Kalau nak diukur dari sudut jentera kekuatan, kerajaan hak milik mereka. Segala jentera kerajaan merupakan jentera mereka. Itu kekuatan yang ada kepada kita yang kita tidak mampu tandingi mereka. Kalau kita nak menandingi mereka dalam urusan itu, kita tidak akan tertanding. Tetapi yakin tak saudara, kelebihan yang ada kepada tentera Badar itu ada bersama dengan kita. Kelebihan yang ada kepada golongan yang walaupun jumlahnya sedikit, tetapi jumlah yang sedikit itu melengkapi ciri dan sifat untuk melayakkan mereka mendapat dan menerima pertolongan dan bantuan daripada Allah. Walaupun sedikit, walaupun nampak seolah-olah lemah, tetapi apabila di sana ada Tuhan yang Maha Gagah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Menguasai, bersama-sama dengan golongan yang sedikit dan dipandang lemah oleh manusia ini, tidak ada mana-mana pukulan, tidak ada mana-mana kekuatan, tidak ada mana-mana kerajaan mampu mengalahkan golongan yang sedikit, kerana golongan yang sedikit itu bersama dengan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita yakin. Dan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa ramai Allah Ta'ala sebut kepada kita, dan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa ramai golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada kepada tentera Badar yang menyebabkan mereka mampu mengalahkan tentera Quraisy yang berlipat kali ganda. Jumlah tentera Badar 313 orang berhadapan dengan 1000 orang lebih tentera Quraisy. Ulama sirah menyebut ada di kalangan para sahabat yang keluar ke medan Badar hanya bersenjatakan pelepah-pelepah damai. Dari sudut kelengkapan senjata, ada sahabat yang hanya mengheret pelepah-pelepah damai untuk dijadikan senjata, pelepah kurma. Tidak ada pedang di tangan mereka. Hanya beberapa orang yang memakai baju besi. Hanya ada ekor kuda kalau tidak salah di dalam peperangan Badar. Kalau nak dibandingkan dengan tentera-tentera musuh, mereka berlipat kali ganda jauh lebih hebat. Tetapi apa yang ada kepada tentera Badar, hubungan mereka dengan Allah, hubungan yang cukup cantik. Pengharapan mereka sepenuhnya diletakkan kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak beriman dengan kekuatan mereka akan menang. Mereka tidak beriman dengan strategi mereka akan menang. Tetapi mereka meletakkan keimanan dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang akan memberi kemenangan kepada mereka. Mereka mengharapkan sepenuhnya, mereka meletakkan jiwa mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka diberikan bantuan dan pertolongan daripada Allah. Ini yang terjadi pada diri kita, kepada jamaah kita hari ini.
Jangan hanya kita bergantung dari sudut strategi. Ia strategi penting, ia kekuatan jentera penting, bukan tidak penting, tetapi yang lebih penting, yang lebih utama, yang hari ini kita kesampingkan, program-program tarbiyah, program-program pembinaan yang hari ini ramai di kalangan kita yang merasakan bahawa program-program seumpama ini program yang tidak boleh menjurus ke arah kemenangan. Mohonnya usrah, apa penting usrah? Hanya dari kalangan kita yang sudah semakin hampir dengan pelihara ya, usrah ditangguh. Kita cuci usrah, nak tangguh usrah tidak, lepas pelihara. Nak buat tamrin tangguh, waqaf, tunggu pelihara. Semua ditangguh. Sedangkan kalau itulah merupakan perkara keutamaan untuk kita bina iman kita, untuk kita bina keyakinan diri kita, untuk kita meneruskan perjuangan yang disebut semalam kepada kita bahawa perjuangan Islam ini merupakan perjuangan yang dipenuhi dengan berbagai ujian, rintangan, cobaan daripada Allah Ta'ala yang kita tidak boleh elak. Bila kita letak diri kita saja di atas perjuangan Islam ini, sudah kita mahu atau tidak terpaksa melalui jalan sukar, kerana tidak ada jalan lain untuk kita pilih melaksanakan urusan perjuangan. Tidak ada jalan shortcut, tidak ada jalan mudah, tidak ada jalan selesa. Kerana ada jalan shortcut, jalan pintas, jalan mudah, jalan senang, jalan selesa untuk menegakkan agama Allah Ta'ala ini, orang yang paling layak mendapat dan menerimanya ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habibullah. Kita bagaimana Nabi memperjuangkan Islam? Mudahkan Nabi berjuang Islam? Selesakan Nabi berjuang Islam? Kita tahu bahawa perjuangan Rasulullah begitu sukar. Nabi menghadapi berbagai ujian, cabaran, godaan yang kita renung dan fikirkan bahawa begitu hebatnya dihadapi oleh Nabi. Maka itulah saudara yang akan kita tempuh, yang akan kita rasa. Cuma waktu ketika mungkin di kalangan kita berbeza mengalami ujian. Ada orang di kalangan kita mungkin diuji dengan keluarga, mungkin ada di kalangan kita yang diuji dengan anak-anak, dengan istrinya. Mungkin ada di kalangan kita yang dipuji oleh Allah dengan pekerjaan. Mungkin ada di kalangan kita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teman-teman dan sebagainya. Tetapi yakinlah, apabila keimanan menguasai diri kita, kita akan berjaya menempuhi ujian dan cobaan ini dengan penuh kesabaran dan pengharapan serta yakin terhadap janji Allah Ta'ala kepada kita bahawa kita akan dibalasi dengan ganjaran serta balasan yang cukup besar apabila kita melaksanakan perintah Allah dan istiqamah dengannya walaupun susah untuk kita melaksanakan. Tetapi juga perlu kita ingat, sekiranya kita mengabaikan perintah Allah Ta'ala, kita meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah kerana susah, kita tidak sanggup menempuh kesusahan di dunia, kita tidak sanggup untuk mengorbankan, tidak sanggup untuk payah, tidak sanggup untuk letih, tidak sanggup untuk sakit, tidak sanggup untuk susah. Waktu hidup dunia kita meninggalkan perintah Allah, kita tidak mengikuti ajuan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dengan alasan-alasan dugaan dan cobaan dunia ini. Mungkin kita selesa sebentar waktu hidup di dunia, mungkin kita seronok saat waktu hidup kita di atas dunia. Tetapi yakinlah saudara, di hari akhirat kita akan menanggung azab yang tidak mungkin mampu akan kita tanggung. Azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diancam oleh Allah kepada mereka yang meninggalkan segala perintah, mereka yang tidak tunduk patuh dalam melaksanakan urusan ketaatan kepada Allah, yang tidak mendapati serta mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka diancam dengan ancaman azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah mereka yang meninggalkan urusan jihad fi sabilillah.
Mereka diancam oleh Allah. La tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Barang siapa yang tidak berjuang, kata Allah, la tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Kami akan azab mereka dengan azab yang sangat-sangat pedih. Siapa yang tak berjuang, siapa yang meninggalkan perjuangan, kami akan azab mereka, kata Allah, dengan azab yang sangat pedih. Sahabat, kalau kita renungkan di pagi yang penuh dengan keberkatan, api yang ada di atas dunia ini sekeras-keras besi, api dunia mampu leburkan. Sekeras-keras kayu, api dunia mampu hancurkan. Tetapi api yang menanti manusia-manusia yang engkar dan derhaka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu berkali ganda panasnya daripada api dunia. Sebut 69 kali ganda panas. Campur dengan satu dunia jadi 70. Kalau api dunia besi yang gerah boleh jadi lebur, boleh jadi cair. Bagaimana api dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dilemparkan diri kita yang kulit dan isinya yang lembut ini. Cuba saudara bayangkan bagaimana keadaan. Benda yang perlu kita renungkan, yang perlu kita tingkatkan keimanan serta keyakinan kita. Mudah-mudahan insya-Allah dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ini, kita syukuri dengan syukur yang bersyukur. Kalau tidak kita syukuri secara kita main-main dengan pemilihan Allah Taala ini, kita tidak bersungguh-sungguh melaksanakan amanah dan kewajiban kita yang Allah Ta'ala memilih kita untuk berjuang di atas jalan agama, diperingatkan oleh Allah, wa ittadawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah Ta'ala, kamu berpaling daripada agama, kamu berpaling daripada melaksanakan urusan perjuangan ini, kata Allah, yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kami akan gantikan kamu dengan satu kaum yang lain yang mana mereka itu tidak sepertinya. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan pedoman dan peringatan bagi diri kita semua. Ana selaku pengarah Jabatan Tarbiyah Dewan Pemuda Pak Negeri mengucapkan syabas pada teman-teman, sahabat-sahabat yang mampu untuk istiqamah bermula daripada kemarin sampai kepada saat ini pagi ini. Alhamdulillah, moga-moga usaha kita untuk cuba duduk dalam program jamaah ini sehingga tamat, moga-moga dengan latihan kita mampu menamatkan riwayat kehidupan kita di atas dunia, mampu mengakhirkan hayat kita, mampu sampai kepada mati insya-Allah. Kita istiqamah dalam perjuangan Islam, kita istiqamah melaksanakan urusan jihad fi sabilillah untuk kita sama-sama mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syabas dan tahniah sekali lagi kepada teman-teman daripada kalangan Expo Pemuda Negerinya, dengan sahabat-sahabat daripada pemuda kawasan, daripada Jabatan Amal, dan yang syabas kepada semua insya-Allah. Dan selepas daripada ini, kiranya ada program-program yang serupa dengan ini, jangan kita rasa sedih untuk kita bersama. Walaupun mungkin kita rasakan malam ini tak ada apa-apa yang kita buat, kita duduk, kita tidur di sini, kemudian sebahagian sedikit daripada penghujung malam kita bangun, tapi yakinlah saudara, inilah ujian. Kita meninggalkan pekerjaan kita, kita meninggalkan keluarga kita demi untuk kita mengutamakan Allah Rasul dan jihad. Dan insya-Allah jika latihan-latihan ini kita biasakan, bila nanti insya-Allah Islam memerlukan tenaga kita, Islam memerlukan jiwa dan raga kita, insya-Allah kita mampu sebabkan kerana kita sudah membiasakan diri kita dengan urusan-urusan yang seumpama ini, insya-Allah. Jadi adalah setakat itulah program kita yang kita akan tamatkan pada pagi ini. Moga-moga insya-Allah dengan keikhlasan kita, Allah Ta'ala menilai apa yang kita buat ini sebagai amal saleh,
dan akan dibalasi oleh Allah Ta'ala dengan ganjaran yang sewajarnya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, insyaallah. Sekali ulang peringatan kepada dirian terutamanya yang ditakdirkan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun anda bukan orang yang terbaik di kalangan calon untuk memegang urusan tarbiyah dalam Pemudafah Negeri Pinang, tapi itulah yang telah ditentukan oleh Allah. Maka sama-sama insyaallah kita bergandengan, kita membantu untuk kita jadikan urusan tarbiyah di dalam jamaah ini perkara yang penting dan utama untuk kita mencapai kemenangan di dalam pertempuran kita dengan musuh Allah dan musuh kita, insyaallah. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tersalah tersilap, terkasar dan seumpamanya kelemahan diri anda sendiri, saya mohon maaf kepada teman-teman, sahabat-sahabat, adik-adik yang dirahmati Allah. Mohon ampun kepada Allah dengan ucapan astagfirullahaladzim, walaupun hakikat sebenarnya semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi